Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Lin. So, hari ini kita akan belajar bab 4 unit 1 pengendalian bahan buangan. Semua dah bersedia? Dalam tajuk ni, kita akan membincangkan pembuangan bahan buangan. Iaitu yang pertama, jenis bahan buangan, kesan pembuangan bahan buangan untuk yang kedua, dan yang ketiga, cara pembuangan bahan buangan. Terdapat 3 jenis bahan buangan. Yang pertama, sampah sarap. Yang kedua, asap, bunyi dan gas beracun. Dan yang ketiga, pembuangan hasil sampingan. Untuk sampah sarap, terdiri daripada plastik, sisa-sisa makanan, bahan-bahan pecah dan juga pembuangan tambahan. Contoh, sisa-sisa yang kita buang dalam kelas, yang kita buang dekat dapur, kita buang tu sampah nak basuh pinggan tu, itu termasuk dalam sampah sarap. Yang kedua, asap, bunyi dan gas beracun terdiri daripada asap yang dikeluarkan oleh kenderaan dan juga jentera. Ia termasuk juga asap yang dikeluarkan oleh pembakaran daripada segi pertanian dan juga kilang-kilang perindustrian. Yang ketiga, pembuangan hasil sampingan iaitu bahan sisa, bahan toksik, bahan radioaktif dan haba oleh kilang. Yang ini lebih kepada yang besar-besar, pembuangan yang besar-besar yang ada kimia termasuk dalam pembuangan hasil sampingan ya. Okey, anda pernah dengar tak bahan buangan domestik? Bahan buangan domestik terdiri daripada 5, iaitu yang pertama bahan kertas, bahan plastik, bahan logam macam besi-besi, aluminium, bahan kaca daripada botol, daripada cawan, daripada pinggan dan juga sisa makanan. Yang kita lebihan makanan tu, kelima-lima ini adalah dikategorikan sebagai bahan buangan domestik. Okey, apa pula bahan buangan organik? Bahan buangan organik adalah lebihan sisa makanan kita panggil bahan organik. Bahan-bahan seperti buah-buah yang boleh mereput. Maksudnya biar lama-lama dia rosak, dimakan oleh ulat, dia terurai, dia bereput. Itu juga adalah bahan organik. Sayur-sayur juga dan juga haiwan mati atau organ haiwan. Yang ini adalah pembuangan yang akan hancur sendiri. Yang akan tidak terlonggok beratus-ratus tahun, bertahun-tahun lamanya. Dia akan hancur. Jadi dia tidaklah dalam satu situasi yang besar. Tidak, dia dihancurkan dari masa ke semasa. Cuba lihat, banyaknya sampah sarap yang dibuang. Betapa banyaknya jika kita campurkan dengan satu dunia. Mana nak buang ni? Bagaimana dengan alam kita? Kalau benda ni makin banyak, bahan buangan ni makin banyak dari tahun ke tahun. Bagaimana keadaan bumi kita? Kamu biasa tak nampak keadaan ini? Biasa kan? Tak mana-mana pun kita nampak. Orang yang tidak bertanggungjawab sahaja yang membuat perkara ini, membuang sampah begini. Sepatutnya ada tempat yang mereka boleh buang atau tempatkan bahan-bahan buangan ini. Bukan begini caranya. Kita mesti bertanggungjawab terhadap alam kita tahu. Anda semua dah lihat kan tadi gambar-gambar yang ditunjukkan? Takut kan? So, apakah kesan pembuangan jika bahan buangan ini berterusan? Terdapat beberapa kesan. Yang pertama adalah terhadap udara kita. Pencemaran udara akan berlaku. Apabila bahan pencemar seperti gas yang dilepaskan tadi, antaranya adalah gas beracun, asap, habuk dan debu serta daripada kenderaan terbebas ke udara, bahan pencemar ini akan menyebabkan udara kita kotor. Okey. Selain itu, juga terhasil daripada pembakaran sampah dan hutan. Sebab bila kita bakar sampah, kita bakar hutan, akan membebaskan asap yang ada jelaga. Jelaga tu yang hitam-hitam tu, macam habuk tu kan, yang melekat tu. Okey, dan juga dia juga keluarkan gas karbon dioksida. Okey. Jadi ini akan membahayakan keselamatan kita. Bukan itu saja, juga akan membebaskan gas karbon monoksida dan nitrogen dioksida yang akan menyebabkan udara persekitaran kita semakin hari semakin panas.
Tadi pencemaran udara. Sampah sarap itu juga akan mencemarkan air kita. Okey? Pencemaran air akan berlaku. Kenapa? Sebab sampah sarap dan sisa kubahan dari rumah dan kawasan perumahan akan terus disalurkan ke longkang, ke parit dan seterusnya akan ke sungai. Itu dari rumah. Yang dari kilang lagi banyak, seperti sisa-sisa hampas pertanian, cecair-cecair kotor, ampaian toksik yang ada logam-logam berat juga akan dialirkan ke sungai. Kalau di kawasan pertanian, perladangan, baja dan racun serangga yang kita spray dekat pokok-pokok kita tu akan termendap di dalam tanah dan apabila hujan akan dibawa ke sumber air yang berdekatan seperti parit, longkang dan sungai. Jadi apa jadi jika baja disalurkan ke dalam sungai? Dalam sungai itu, rumpai air itu akan tumbuh segar, akan gemuk, akan banyak sehingga menyempitkan kawasan itu dan haiwan akan terganggu. Ekosistem akan terkacau. Okay? Tapi kalau racun pula yang teralir ke situ, apa akan jadi? Semua hidupan air itu akan mati kerana kena racun. Selain daripada itu, kalau di lautan pula, pelanggaran kapal akan berlaku tumpahan minyak, letupan akan menyebabkan sisa minyak berada di laut. Apa akan berlaku? Ikan yang sesekali naik ke atas permukaan air akan sedut sekali minyak dan mati. Daripada pencemaran-pencemaran tadi, ada kesan yang akan berlaku. Kesan terhadap pencemaran ni memang sangat berat. Kita patut elakkan, janganlah kita mencemarkan alam kita. Antara kesannya ialah kesihatan manusia akan terjejas. Macam mana kesihatan manusia boleh terjejas dengan pencemaran? Yang pencemaran tadi ada asap, dia boleh rosakkan sistem pernafasan, mata kita boleh sakit, air jadi kotor kalau pencemaran air. Kesihatan pun terjejas sebab kita dapat sumber air yang tidak bersih. Banyak perkara boleh menjejaskan kesihatan manusia. Yang kedua, kemusnahan habitat dan hidupan. Sampah sarap yang banyak tadi telah mengambil tempat habitat hidupan. Jadi kat mana lagi hidupan nak hidup dengan selesa seperti biasa kerana sampah sarap dah ambil alih. Contohnya, dekat sungai dipenuhi dengan sampah sarap yang dibuang dalam sungai. Jadi segala kekotoran kawasan dalam sungai itu dah dipenuhi dengan berbagai sampah. So, macam mana ikan nak berenang? Macam mana ikan nak membiak? Bagaimana ikan nak cari makanan yang bersih? Begitu juga dengan hidupan air yang lain. Itu sebagai contoh. Yang ketiga, menjejaskan sumber ekonomi. Kenapa? Apabila kesihatan manusia dalam sesebuah negara itu terjejas, sumber ekonomi juga terjejas kerana sumber pekerja semakin berkurangan dan ramai yang tak sihat. Itu antaranya. Jadi pencemaran ini juga menjejaskan ekonomi kita. Yang seterusnya, menjejaskan keindahan alam. Dah pasti, macam gambar yang anda lihat tadi, cantik ke gambar-gambar macam tu? Cantik ke sampah sana sini? Tak cantik kan? Dia mengganggu keindahan alam kita. Allah jadikan alam kita sangat cantik. Hijau, kalau kat laut sangat tenang. Tetapi bayangkan, kalau laut itu dipenuhi dengan tin-tin kosong. Dipenuhi dengan plastik-plastik terapung. Cantikkah lagi? Dan yang terakhir, mengubah iklim bumi. Macam mana boleh ubah iklim bumi? Kerana semua pembakaran terbuka, semua pembakaran sampah sarap, semua asap-asap kenderaan dan juga asap-asap perindustrian akan mengubah kandungan udara segar, kandungan udara oksigen di dalam muka bumi kita. Yang tinggal udara-udara yang akan meningkatkan suhu bumi kita. Sedih tak kalau ini semua terjadi? So, anak-anak murid semua mestilah membuang sampah dengan cara yang betul.
Memang kita tak boleh pun simpan sampah. Memang kita kena buang sampah. Tetapi ada caranya. Kita tak boleh main buang begitu sahaja tau. Cara pembuangan bahan buangan antaranya ialah membuang bahan buangan di tempat yang betul. Maknanya ada tempat buang sampah tu, kita buang. Kita janganlah main buang campak je mana kita suka. Pernah nampak tak yang 3 tong berwarna tu? Pernah kan? Kita buanglah dekat situ. Kita ikut. Kalau dilabelkan kertas, kita buang kertas dekat situ. Kaca pada tempat kaca. Besi pada tempat besi macam tu. Okey, seterusnya menimbus bahan buangan yang mudah reput. Apa bahan buangan yang mudah reput tadi? Antaranya buah-buahan, sayur-sayuran, makanan. Itu mudah reput. Jadi kita timbus supaya boleh jadi baja juga. Okey, yang seterusnya kita kitar semula bahan buangan yang tidak mereput seperti plastik. Itu yang berbalik kepada tong recycle tu yang ada 3 color tu. So nanti pihak yang berwajib akan ambil dan kitar semula. Jadi kita tidak membuat pembaziran dan juga kita tidaklah membuang sampah dengan cara yang tak betul. Seterusnya, memastikan bahan buangan kilang dirawat terlebih dahulu sebelum dibuang ke alam sekitar. Ini tugas pihak perindustrian. Maknanya pengusaha kilang kena bertanggungjawab lah kan. Tak bolehlah dia main buang-buang gitu saja. Dia tidak bertanggungjawab. Dan ada akta yang boleh menyebabkan mereka disaman. Jadi mereka kena rawat dulu. Okay, mereka ada alat dan ada teknologi untuk rawatan sebelum mereka lepaskan ke alam sekitar. Dan yang terakhir ialah membina serombong asap yang lebih tinggi bagi kilang-kilang industri. Kenapa lebih tinggi? Kerana dia tidaklah mengganggu sangat bahagian pengudaraan kita. Walaupun masih lagi bahaya, tetapi sedikit membantulah macam tu. Ada banyak lagi cara untuk kita buang bahan buangan. Okey, ini antara yang perlu anda tahu dahulu. Inilah dia antara cara kitar semula, iaitu bahan buangan yang dibuang diasingkan mengikut merekanya grup. Digrupkan ikut kalau plastik-plastik, kalau besi-besi, sisa makanan. Dan kemudian akan dikitar semula, dibuat bahan baru tanpa menggunakan teknologi banyak. Maksudnya kalau kita buat bahan baru, kena A to Z. Tetapi kalau kita kitar semula, mungkin daripada Y ke Z saja prosesnya. Tak banyaklah proses yang berlaku. Jadi berlaku penjimatan dan secara tidak langsung dalam masa yang sama berlaku kitar semula untuk menjaga dan mengekalkan kecantikan bumi kita. Okey, pelajaran hari ini dah sangat membantu anda untuk memahami tentang bahan buangan. Dan ingat ya, jangan ambil mudah tentang sampah yang kita buang. Nanti kita menyesal sebab tidak ada tanah lagi kita nak tinggal di bumi ini. Bumi hanya satu. So, kalau bumi dah penuh dengan sampah, mana kita nak tinggal? Betul tak? Jadi, kita kena bertanggungjawab dari sekarang supaya generasi-generasi seterusnya juga bertanggungjawab seperti kita. Itu sahaja pelajaran untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam pelajaran yang seterusnya. Jaga kesihatan dan terus fokus pada masa depan kita dan generasi kita supaya bumi kita terus kekal indah dan bersih. Okay, see you. Dah.